Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, so hari ini kita sambung kepada chapter yang kedua. So chapter kedua ni kita berkenaan dengan introduction to C++ programming lah. So yang lepas chapter yang pertama kita tengok berkenaan dengan algoritma, buat flowchart, pseudocode, berkenaan dengan hardware, komputer, software, language untuk programming. So this time kita akan tengok kepada introduction kepada C programming. So ada 3 part yang kita akan tengok lah. First kali introduction, dia punya history, basic structure of C programming. So macam mana dia convert daripada kita punya programming language pergi kepada machine language, step by step dia. Dan seterusnya kita akan tengok kepada fundamental of C++, dari segi keyword dia untuk every function lah, macam mana nak input, macam nak display, jenis-jenis data type, comment. So semua tu dalam fundamental of C++ programming. Dan seterusnya kita akan tengok kepada operation dan juga operator yang 14 kali. Okay, so untuk kali ni kita akan tengok dulu kepada yang first part lah, introduction. Okay, so dalam first part pertama yang paling penting dalam programming ni adalah dia punya history lah, at least kita tahu sikit kan. So C ni adalah programming language yang develop pada 1970. Sudah lama dah sebenarnya, dah 40 tahun dah, hampir 40 tahun. Dia alongside dengan Unix lah, ataupun kita panggil Linux. So C programming ni dia provide comprehensive set of feature lah untuk handling wide variety of application. So banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi untuk sistem development, scientific computation, banyak guna C. Dan C++ yang mau belajar semester ni dia adalah extension, maksudnya dia punya improvement lah daripada C language. So dia start dengan C language, tetapi sekarang ni dia dah lagi advance, dia pergi kepada C++. So bila advance, so C++ as opposed to C, dia support object oriented programming. Okay. So yang paling utama dalam C++ programming ni adalah editing in editor. So bila awak dah buat, contoh awak dah buat algoritma, dah complete awak punya algoritma, dah ada flowchart ataupun pseudocode, dan kita nak tulis program. So untuk tulis program ni, first step dia adalah kita tulis dalam editor lah, kita type dalam editor. So Notepad ataupun editor. So biasanya kalau contoh awak dah install code block, dalam code block tu sendiri ada editor dia sendiri. So kita akan type dekat situ lah kita punya code kita. So code tu kalau awak save dia, biasanya code ni kita nanti akan contain all program instruction lah, ada instruction, step by step instruction. So kita panggil dia source code lah. So source code tu kita savekan dia dalam source file. Ni kita savekan dia dalam source file. So source code ni adalah code yang awak tulis lah dalam editor tu, dan awak savekan dia dalam source file. So that's why basically kalau kita nak minta program, kita minta source file boleh, atau minta source code boleh. So source code tu maksudnya awak punya programming awak lah. So second step, bila awak dah type semua code awak, kita akan compile dia. So dalam code block ni ada compiler lah, kita akan compile. Tujuan dia akan check satu persatu, line by line awak punya code awak, dan dia convert daripada programming language kepada object code. Dan biasanya dia akan check dengan header file lah untuk link dengan library. So dia akan cari dia punya tanda ni, hash sign. So ni dia panggil preprocessor directive lah, ataupun compiler directive. So dia akan refer kepada library lah, bergantung kepada jenis awak punya type of the program yang awak tulis lah. So biasanya awak punya source code awak tu, bila awak compile dia akan convert daripada programming code ni kepada object code, kepada object code. Biasanya object code ni dia tak complete lagi. So daripada first kali awak ada preprocessor directive, dia akan convertkan awak punya program awak semua, termasuk dengan awak punya header ni, pergi kepada object code. So object code ni sebenarnya actually dia machine code lah. So dia dah ni kira machine code lah. Machine
kod. Cuma dia tak complete lagi, dia still ada, kalau tengok still ada undefined parameter yang kita perlu completekan supaya awak program tu komputer awak boleh faham dia punya instruction tu. So the next step, lepas dah tukar kepada object code, dia akan guna linker lah untuk change, convert awak punya object code awak tu kepada executable file .exe lah. So biasanya ni dia akan guna linker. So linker ni dia guna header file lah, actually library lah, library awak. So sebagai contoh lah, kalau awak tulis program berkenaan dengan yang require mathematical punya equation yang kompleks yang mungkin tak ada dalam program biasa, so kita perlu guna mungkin mathematic punya library, special mathematic punya library. So kita kena includekan dekat preprocessor directive awak, ada dekat header file awak kena add. Dia tak semestinya satu, biasanya kita boleh ada 2, 3, 4, 5 bergantung kepada library apa yang kita perlulah. So kita kena complete kan. So kalau kita tengok daripada object code awak ni, daripada object code ni yang ada undefined ni, dia guna linker, dia akan convertkan kepada executable file. So yang ini library ni semua dia dapat daripada header file lah, daripada header file. Header, so dia akan link, dia akan tukar kepada .exe. So .exe inilah yang penting sebenarnya. .exe inilah yang penting untuk executekan awak punya program awak lah. So itu secara basic lah, macam mana awak punya daripada programming language awak, C++ programming awak, code awak, dia tukar kepada .exe. So .exe ni kan biasa kalau awak nak install application apa semua kan dia dalam bentuk .exe kan. Sama juga dengan awak punya coding awak ni, at the end dia akan tukar kepada .exe. Okay, so biasanya C++ program ni dia akan tengok program komputer ni, dia akan tengok program ni sebagai a set of instruction yang perlu dia execute, dan biasanya kita kena arrange dia dalam dalam certain order lah, bergantung kepada task yang komputer tu yang kita expect to perform lah. So sebagai contoh lah, kalau kita ada program yang untuk add to number, so the process must start with reading or enter the number first lah. So dia kena baca dulu ataupun kita kena enter dulu dua nombor tu, dan barulah kita boleh proceed kepada add nombor tu. Tak boleh dalam program tu kita suruh dia tambah dulu dan baru kita input, tak boleh. Sebab apa? Dia kena step by step program, dia akan buat satu persatu, line by line. So kalau kita suruh dia tambah dulu, dia akan error lah, sebab apa? Nombor tu tak dimasukkan lagi. So this proper step of instruction ni kita panggil dia syntax. So apa tu syntax? So syntax ni dia macam typography lah, ataupun the use of punctuation marks, dia titik bertindih dua. So dia macam instruction. So setiap statement awak ni dia akan ada titik bertindih, nak menunjukkan bahawa itu line by line punya instruction lah. So sekarang ni kita start dengan basic building block. Dia punya panggil apa ni, basic structure of C++ programming, macam mana bentuk dia. Okay, so dia sebenarnya ada tiga lah yang utama. So dia ada library dia, ni kita panggil library, nombor satu library, ataupun header file. Kemudian kita ada nombor dua main file, name lah. Kemudian yang ketiga kita ada body of the program. Inilah program yang awak nak tulis kat sini, ataupun program body. Yang ada tiga. So dalam ni lah yang ni. So kalau awak tengok daripada awak punya flowchart awak tengok daripada pseudocode awak kan ada dekat mula-mula dia ada start, kemudian dekat akhir sekali dia ada end. So pembuka kurungan ni dan penutup kurungan ni sebenarnya mewakili start dan juga end. Start dan juga end. So dalam ni, so
in between start dan juga end itulah awak punya statement-statement yang awak nak masukkan dalam coding awak. Yang lain ni sebenarnya actually yang atas ni, yang library, main file declaration ni semua adalah common. So statement-statement yang masuk dia adalah dalam program body dia. So secara asas lah. So biasanya dalam program kita ada library yang nombor satu tadi, refer tadilah, kemudian dia punya main dia, integer main, ni common ni. Dia punya apa main program punya tu, kemudian dalam inilah dia punya body dia, nombor 3, body of the program. Dan biasanya dia ada tanda tanda atas ni kita panggil macam program description ataupun comment. Kita guna tanda slash star dan kita tutup dengan star slash. Okay, so ni contoh kita punya basic program untuk print getting start with C++. Getting start with C++. So kalau awak type program ni dalam code block, awak akan keluar apa? Dia akan keluar getting start with C++. Inilah yang akan keluar dekat skrin lah. Okay, dia akan keluar ni. So masing-masing boleh buka code block dan awak boleh type awak punya program. So kalau tengok kat sini, ni dia punya library dia nombor 1, kemudian awak ada integer main. So inilah dia punya program body yang ketiga. So kalau dalam flowchart tu sebenarnya kita ada ni lah, kita ada start, then dia terus keluar display message. Sebenarnya dia keluar message lah. Ini yang ni simple punya flowchart lah. Dia keluar message apa? Output ataupun display getting start with C++, dan terus end. So inilah dia, yang ni lah flowchart dia. So dia akan ni dia punya body dia lah. Okay, so tu habis untuk yang first part. Nanti next video saya akan tunjuk dia lah macam mana kita nak kita nak run, kita test dalam code block. Rentetan daripada ni lah untuk chapter 2.1 ni. Saya akan include chapter 2.1 untuk part 2 nya, untuk tengok macam mana kita test kita punya program ni dalam code block.